Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersama dengan kami di Hello Doktor. Bersama dengan saya Anim Izzati. Alhamdulillah kita kembali ke udara bersama dengan anda untuk siaran pada hari ini 13 November 2022. Apa khabar agaknya anda yang berada di rumah ataupun berada bersama dengan keluarga. Tak kiralah di mana sahaja anda berada. Pastinya cuaca yang very gloomy ni kan. Kita harapkan agar spend time bersama dengan keluarga itu sangatlah dihargai. Dan sambil-sambil tu saksikan kami kerana pelbagai perkongsian yang akan kita bawakan pada hari ini. Pastinya untuk topik yang berkaitan tentang kesihatan. Tapi sebelum tu, saya nak ajak kepada semua yang belum senyum, hari ini kita senyum. Senyumlah kerana itulah antara yang boleh mengekalkan awet muda. Tapi kalau nak senyum, mesti nak tunjuk gigi kan? Jadi kita nak kongsikan sesuatu kepada anda semua. Gigi bersih, keyakinan terserlah. Mulakan hari anda dengan senyuman yang menawan. Nak tahu macam mana ataupun bagaimana untuk mendapatkan gigi yang cantik dan sihat? Jangan lupa untuk saksikan Hello Doktor Gigi setiap Isnin pada jam 10.50 malam bermula 14 November, pastinya di TV3. Gigi cantik, keyakinan terserlah. Nak tahu tak macam mana atau bagaimana untuk mendapatkan gigi yang cantik dan sihat? Gigi sensitif adalah rasa sensasi yang tajam. Mereka tidak memberus gigi secara teliti. Use the right tools to keep your oral hygiene in check. Kan orang tidak suka cakap tentang gigi palsu mereka. Penyakit gusi boleh menyejaskan 94% daripada populasi kita. Jangan lupa untuk saksikan Hello Doktor Gigi hanya di TV3. Ya, Hello Doktor Gigi 10.50 malam bermula 14 November ni. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita melihat bagaimana untuk mencantikkan gigi kita supaya mendapat senyuman yang lebih menawan. Bersama dengan rakan tugas kita tu Zaim Zaini sebagai hos anda dan juga ramai lagi doktor-doktor yang akan berkongsi manfaat dengan anda semua insya-Allah. Okey, kita kembali semula dengan kita punya Hello Doktor pada ketika ini dengan topik pada hari ini iaitu hernia ataupun bahasa tradisionalnya angin pasang. Pasti dalam kalangan kita pernah dengar tapi mungkin tak bawa maut ataupun tak membahayakan kesihatan pada tahap yang lebih serius. Jadi mereka mungkin ambil mudah tentang perkara ini. Jangan sampai mungkin ada komplikasi yang boleh berlaku jika tidak dirawat pada peringkat awal. Kita harus perhalusi, betul ke lelaki je yang kena angin pasang? Perempuan tak boleh kena ke? Jadi macam-macam soalan dan kita nak raikan juga pandangan anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami, Hello Doktor TV3 dan juga seperti mana yang anda dapat saksikan di skrin 0377261603. Kalau ada masa nanti kita akan buka talian bersama dengan pakar kita dan juga kita nak bawakan seorang individu yang akan berkongsi pengalaman anaknya pernah terkena angin pasang. Okey, jadi sebelum tu kita nak tahu juga apa sebenarnya pendapat orang ramai tentang angin pasang ni. Mereka tahu ke tak tentang kewujudan sakit yang dikatakan hernia? Jom sama-sama kita dengarkan. Saya tak tahu sangat pasal angin pasang. Pernah dengar, saya rasa dia berlaku pada orang lelaki. Yang saya tahu adalah penyakit angin pasang ni selalunya berlaku pada lelaki, which is ada bonjolan atau benjolan dekat diorang punya kemaluan lah. Saya kurang pasti tentang hernia. Saya pun baru first time dengar tapi saya pernah terbaca lah. Saya rasa satu penyakit yang menyebabkan benjolan bahagian perut, dua-dua jantina pun berkebolehan untuk kena. Tapi untuk kes hernia ni saya rasa lelaki lebih berpotensi lah. Hernia ni kalau saya tahulah Noleh baru berlaku dekat saya punya anak buah. Dia punya baby tu perut dia punya pusat tu terkeluar. Bila kita cek doktor kata tu hernia dekat dalam. So macam pusat dia tak cantik terkeluar macam tu. Itu saya tahu. Mostly pada lelaki lah kalau hernia ni. Okey, angin pasang ni kalau kita tengok nama lain dari penyakit angin pasang ni adalah hernia. Okey, hernia biasanya kita tengok fokus pada orang lelaki lah kan. Bukan saja orang dewasa yang kena penyakit angin pasang ni, malah kanak-kanak ataupun bayi sendiri pun akan kena penyakit angin pasang. Apa dia angin pasang ni? Yang saya tahulah kalau ikut pengetahuan awam saya, benjolan pada bahagian kantung kemaluan lelaki tu. Okey, benda ni sebenarnya kalau ikut orang dulu-dulu macam benda ni macam biasa kan, biasa dan tak ambil berat pun benda ni. Rasa benda ni akan sembuh sendiri, tapi sebenarnya tidak. Benda ni perlukan rawatan susulan daripada kita sendiri dah dapatkan rawatan daripada doktor yang lebih arif lah. Macam saya sendiri pun, saya pun tak tahu cara yang mana yang lebih berkesan kan.
Okey, itu dia tadi seperti mana yang anda dapat dengarkan antara pandangan daripada orang awam, apakah itu hernia ataupun angin pasang. Mungkin kita dulu kecil-kecil selalu dengar kan mak kita cakap jangan buat ni, jangan buat itu. Ada yang mitos, ada yang fakta berkaitan dengan penyakit ini, tapi kita nak perhalusi dari sudut saintifiknya dan juga fakta tentang apakah itu yang dikatakan tentang angin pasang. Pastinya kita akan bersama dengan seorang pakar. Hari ini pertama kali juga saya bersua dengan individu hebat di sebelah saya ni, Dr. Tivashini Krishnasamy, pakar perunding pembedahan UiTM Private Specialist Center UPSC. Hello, Doktor. Hai, selamat petang. Hai, thank you, Doktor. Thank you so much for coming. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dan juga pastinya tentang angin pasang ataupun hernia. Kalau kita cakap-cakap hernia ni, ramai yang kata apa penyakit ni, tak pernah dengar pun kan. Tapi bila kita sebut je angin pasang, baru mereka tahu tentang angin pasang. Tapi sebelum tu kita nak tahu tentang istilah yang dikatakan sebagai penyakit hernia ni. Silakan. Okay. Terima kasih untuk menjemput saya. So hernia ni ataupun angin pasang yang sering disebut di kalangan orang Melayu, dia sebabnya kelemahan kad dinding perut. Jadi bila ada kelemahan kad dinding perut, kandungan yang sepatutnya berada dalam bahagian perut tu dia akan keluar melalui kelemahan dinding perut ni. Jadi bila yang dia terkeluar tu dia boleh appear sebagai benjol ke, bengkak ke, and tempat yang selalu yang kita nampak bengkak tu kerapnya ialah bahagian pengkalan peha, groin area. Okey, pengkalan peha tu kalau kita nak melihat kepada visual ni, insya-Allah mungkin kita akan bawakan pengkalan peha tu di bersebelahan tulang kemaluan. Betul, Yes, betul. correct. Itu di situ Betul. kan. Tapi ada part lain juga yang boleh, ada possibility dia akan ada benjolan kan, seperti bahagian mana, Doktor? So yang kerap yang berlaku is bahagian pengkalan peha. Lain tempat ialah dekat pusat kita, bahagian pusat juga boleh berlaku. Dan juga kalau patient pernah melalui sebarang pembedahan sebelum ni, so dalam parut tu pun boleh mendapat hernia. Okey, ini antara yang dapat kita gambarkan seperti mana yang doktor kabarkan tadi, tapi berikutan dengan itu pun jenis-jenis hernia. Rupanya ada banyak jenis hernia juga. Mungkin doktor nak kongsikan juga yang mana yang paling sinonim dengan terjadilah dalam kalangan rakyat Malaysia. So dalam yang disenaraikan sana, epigastric hernia is dia just explain tempat yang dia berlaku, badan-badan bahagian tertentu. So tempat atas tu nama medicalnya epigastric. So bila kita dalam istilah medical kita cakap sesama sendiri, kalau kita kata epigastric hernia kita tahulah tempat mana, dekat mana. So yang lagi satu tu parambilical ataupun umbilical hernia yang berlaku dekat pusat, bahagian pusat, dan yang pengkalan peha tu femoral hernia atau inguinal hernia. Ini semua hernia yang boleh kita nampak sebagai satu bengkak tanda senak yang patient boleh mengalami. Tapi yang atas sekali tu hiatus hernia, itu is hernia dalam bahagian dalam badan. Jadi tak nampak benjol? Tak nampak benjol. So itu adakah lagi scary? So itu common dalam kalangan orang yang ada reflux. Wow. Patients yang yang terbuka dan sebagainya, dia boleh ada that kind of hernia. Yes. So itu hernia bahagian dalaman badan kita bila otot yang memisahkan otot besar yang namanya diaphragm, yang memisahkan bahagian paru-paru dada dengan bahagian perut tu dia longgar sedikit. Jadi bahagian perut dan esophagus boleh naik atas ke bahagian dada. Itu yang menyebabkan berlakunya hernia. Ya. Dan adakah ini boleh dirasai dengan kesakitan yang sama walaupun di mana saja posisi hernia itu berlaku? Rasa sakit itu sama yang dialami oleh pesakit? Dia lebih kurang sama yang ada berada di luar, tapi yang dalam hiatus hernia tu dia patient selalu ada reflux, yang ada air masam yang naik ke tekak. Kita dapat rasa yang macam lepas makan je semua benda nak terkeluar balik kan. So itu salah satu tanda hiatal hernia. Itu antaranya. Ini seperti mana yang dapat anda saksikan gejala hiatal hernia, reflux acid antara yang boleh menjadi punca, antaranya sakit dada juga dan juga kesukaran untuk menelan, doktor ya. Maknanya telan makanan ataupun apa sahaja yang cuba untuk dimasukkan dalam mulut, air pun sama, liquid pun sama. Itu
is depends. No, itu sikit lain. Kalau ada problem dengan esophagus, bahagian esophagus itu yang menunjukkan tanda yang untuk susah telan tu. Yes. Okey, antara lain yang saya sempat terbaca dekat dalam satu artikel juga, antara yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku semakin kita meningkat usia pun ia juga. Ramai dalam kalangan yang mungkin dah 60-an dan sebagainya baru berlaku hernia ataupun angin pasang ini. Bagaimana komen doktor tentang itu? Okey, so memang especially dalam golongan lelaki, so semakin usia naik, mereka mungkin ada prostate problem. Okey, so kalau ada prostate problem, mereka akan susah kena mengeran untuk buang air kecil. So apa-apa aktiviti yang meningkatkan tekanan dalam bahagian perut ni boleh menyebabkan hernia keluar. Ya, sebab semakin mana kita meneran, for example untuk angkat barang berat atau bongkok selalu, bila kita put pressure, tekanan tu itu pun boleh menyebabkan hernia keluar. So kalau orang yang kuat batuk, for example perokok ataupun ada jangkitan kuman dalam paru-paru yang lama-lama, mereka batuk berterusan pun boleh meningkatkan tekanan dalam bahagian perut yang membuatkan hernia keluar. Okey, itu antara punca ataupun sebab bagaimana keadaan ini boleh berlaku bila kita melibatkan dengan lifestyle kita lah, gaya hidup, peningkatan usia, dan ini kita cerita pasal lelaki tadi, tapi bukannya bermakna perempuan tak boleh kena angin pasang doktor kan? Tapi sebelum tu kita nak tahu juga, kita nak perhalusi satu persatu. Cuma kita tertarik dengan satu komen di Facebook ni. Jom sama-sama kita bacakan. Ini dari Kak Ros. Kak Ros kata, Assalamualaikum, hello doktor, ayah saya berusia 60-an dan kerap melakukan kerja berat. Sejak 2-3 tahun kebelakangan ini, jelas kelihatan badan ayah saya membengkok ke kanan walaupun sebelum ini ayah saya berbadan tegak dan tiada sejarah sakit tulang belakang. Baru-baru ni ayah saya merasa tidak selesa di bahagian perut dan terdapat seperti gelembung bergerak. Setelah ke klinik, kemungkinan hernia. Tiada ubat diberikan dan doktor menyarankan melakukan pembedahan. Sekarang masih menunggu appointment seterusnya untuk diagnosis lengkap. Adakah tulang belakang yang membengkok itu berkait dengan hernia? Yang manakah perlu dirawat dulu, hernia atau tulang belakang? Dan soalan seterusnya, adakah kedua-dua berbahaya dan perlu pembedahan segera? Terima kasih, hello doktor. Okey, thank you so much Kak Ros. Kak Ros punya soalan memang mantap. Kejap lagi kita akan perhalusi doktor. Boleh doktor? Boleh. Tapi kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Hello Doktor, kembali bersama dengan anda. Saya dan juga Dr. Tiva di sini dari UPSC akan memperhalusi satu persatu persoalan seperti mana yang Kak Ros ni sempat tanya sebelum kita berehat seketika tadi. Kak Ros ni tanya 3 soalan berkaitan dengan situasi ayahnya. Yang pertama, tulang belakang membengkok itu berkait ke tidak dengan hernia, dan juga yang manakah perlu dirawat dulu, sama ada hernia ataupun tulang belakang, dan yang ketiga, adakah kedua-dua berbahaya dan perlu pembedahan segera. Okey Dr. Tiva, mungkin kita nak perhalusi satu persatu dengan soalan yang pertama. Silakan. Kaitan antara hernia dan juga tulang belakang. Terima kasih Kak Ros untuk soalan-soalan ni. Jadi kita kena pastikan problem ayah you ialah tulang belakang ataupun otot-otot yang berada kat tempat belakang. Sebab kalau dia melakukan kerja-kerja berat, dan mungkin otot pun ada, kena mengenal pasti problem mana dulu. Okey, itu satu. Untuk tu kena perlu jumpa doktor ortopedik untuk mengenal pasti problem apa yang Encik hadapi. Itu satu. Hernia tu memang perlu operation, okay? And apa yang kita perlu buat dulu tu bergantung kepada situation dia, yang mana lebih teruk. Either belakang, tulang belakang atau otot yang problem dulu ke, atau hernia yang lebih urgent untuk dirawat dulu. Tapi memang untuk betulkan hernia tu memang dia perlukan operation. Tak ada rawatan lain, tak ada ubat yang boleh ubati hernia. Jadi memang sakit tulang belakang ni menyebabkan hernia juga, boleh menyebabkan hernia juga? Bukan, itu hernia dia mungkin sebab dia mengangkat barang berat. Itu yang meninggikan tekanan dalam perut tu. Tidak ada kaitan dengan komplikasi yang lain lah, seperti sakit tulang belakang. Mungkin ada yang lain, tetapi yang sakit tulang belakang ini tidak ada kaitan yang menyebabkan berlakunya hernia tersebut. Okey, itu dia, kita harapkan agar second opinion ini bersama dengan Dr. Tiva dapat membantu Kak Ros di luar sana. Saya pasti Kak Ros juga dah ada advice daripada doktor yang tersendiri. Kita harapkan agar sedikit ini dapat menambah bagaimana keputusan yang perlu dilakukan yang terbaik. Okey, kita nak raikan lagi ramai-ramai
ramai. Jadi kepada anda semua di luar sana, jangan lupa untuk pergi ke Facebook kami, Hello Dr. TV3. Titipkan saja apa soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, angin pasang. Okey, kita teruskan Dr. Tiva dengan antara tanda-tanda. Tanda-tanda yang individu itu boleh rasai mungkin ini merupakan hernia ataupun angin pasang. Okey. Tanda-tanda awal yang patients usually mengalami ialah rasa senak bahagian tersebut. Then dia akan progress kepada bahagian benjol ke bengkak ke, yang mungkin boleh turun naik. Bila dia baring melintang, dia boleh turun ataupun ditolak masuk. Yes. Turun tu maknanya kita nampak lebih flat lah keadaan tu, tidak begitu benjol. Tapi bila dia berdiri, dia benjol semula. Yes. Ataupun batuk atau tunduk bawah, benjol tu akan datang lebih balik. jelas. Yes, lebih jelas. Yes. Adakah mungkin ianya boleh hilang dengan sendiri ataupun memang perlu rawatan untuk sakit ini? Ini memang takkan hilang sendiri. So dia memang perlukan rawatan. Kalau dibiarkan, saiznya boleh jadi lebih besar. Ya. Okey. So kalau saiznya lebih besar, dan pembedahan untuk rawat ni akan lebih rumit lah. Okey, boleh tak saya kategorikan macam kira kalau kita nampak dari sudut fizikalnya lebih besar benjolan itu, lebih serius yang kita boleh katakan? Ya. Macam mana? Ya. Ada risiko untuk dia membuat problem yang lebih besar lah. Takut komplikasi lain. Yes. Bagaimana dengan individu yang ada pain tolerance yang tinggi? Mereka tak rasa sakit sangat macam individu lain. Sebab kita kan ada pain tolerance yang berbeza kan. Rasanya macam biasa juga benjolan ini. Tapi tak begitu sakit dan lambat mendapatkan rawatan doktor. Jadi apa komen untuk situasi sebegitu, doktor? So, ada juga kalangan pesakit yang lambat jumpa sebab mereka kata tak sakit sangat. Tapi bila komplikasi berlaku, dan masa itulah sakit teramat sangat, then mereka kena datang jumpa doktor lah. Ataupun kalau saiz tu semakin besar, baru semakin mereka datang. Lebih kelihatan kan. Apa-apa pun kalau anda mungkin rasa tidak selesa walaupun sikit, tak salah untuk kita mendapatkan opinion daripada doktor kan. Nak tahu betul-betul, nak diagnose betul-betul apa sebenarnya situasi yang dihadapi. Mungkin hernia, kita takut kalau lambat kita dapatkan rawatan, komplikasi lain boleh terjadi. Kita akan cerita tentang komplikasi itu, tapi sebelum tu kita nak dengarkan soalan dari seorang selebriti. Boleh ya, doktor ya? Okey, jom sama-sama kita dengarkan. Doktor, saya nak tanya, kalau kita buat aktiviti lasak angkat berat, adakah kita boleh terkena angin pasang? Boleh tak doktor jelaskan? Okey, itu dia antara yang disoal oleh Kai. Dah lama tak nampak Kai mengubati jugalah peminat-peminat yang sentiasa bersama dengan Kai. Okey doktor, berdasarkan soalan yang diutarakan, mungkin doktor nak komen sedikit. So yes, kalau terlalu banyak mengambil berat dalam gym, for example, yes, ada risiko untuk dapat hernia. Bagaimana dengan aktiviti lasak yang dilakukan? Kadang-kadang kita ni suka lakukan sukan ekstrim kan? Adakah juga boleh menyebabkan hernia? Boleh. Wow, tak semestinya berat sahaja. Maknanya tak semestinya heavy sahaja, tapi sesuatu sukan yang ekstrim juga boleh menyebabkan. Apa-apa aktiviti yang boleh meningkatkan tekanan dalam bahagian perut. Okey, bagi mereka yang sangat minat bersukan ni, apa alternatif lain? Mungkin kena dapatkan full medical check-up terlebih dahulu mengetahui? Tak perlu, sebab mereka yang buat aktiviti lasak ni selalunya mereka buat extreme exercise yang menguatkan dinding perut mereka. Otot-otot, yes. So mereka lebih kuat kan? Yes, so memang dia punya dinding perut tu memang akan lebih kuat. Jadi bolehlah tahan daripada hernia-hernia berlaku tu. Ya, kita berbalik kepada bagaimana hernia tu boleh berlaku. Tadi doktor katakan dia mungkin dinding tu agak mudah lemah dan ianya boleh berlaku. Jadi kalau mungkin anda sportsman, lebih kuatlah abdomen, insya-Allah itu antara yang boleh mengelakkan daripada hernia berlaku. Okey, perkongsian yang seterusnya kita nak raikan pandangan di Facebook. Kali ini dari Kartini Azman. Assalamualaikum, hello doktor. Saya seorang wanita berusia 47 tahun. Saya mengalami masalah umbilical hernia sudah 10 tahun. Keadaan perut saya nampak besar seperti orang mengandung. Dan adakah memerlukan seseorang itu jika obesiti perlu mengurangkan berat badan dahulu sebelum dirawat? Saya juga pernah membuat teropong ke dalam perut saya dan mendapati asid berlebihan dalam perut. Adakah ia disebabkan hernia juga dan bagaimana untuk mengatasinya? Okey, nampak serius kondisi yang dialami oleh Puan Kartini. Bagaimana doktor selepas melihat kepada perkongsian ini? Ya, so salah satu risk factor untuk perempuan dapat hernia ialah syarat mengandung. Jadi bila mengandung, rahim semakin besar, jadi kita punya otot dinding perut tu
dia akan di stretch. So sebab itu ada kelemahan sana, dan bila patient sudah melahirkan anak boleh dapat hernia lah. Hernia tu akan lebih ketara. Dan salah satu faktor obesity juga yang boleh membuatkan pesakit-pesakit dapat hernia. Jadi macam mana pun kalau dah lakukan pembedahan, kita kena turunkan berat badan juga. Kena mengatasi masalah obesiti terlebih dahulu, barulah mungkin possibility untuk sembuh hernia itu. Yes. Sebab kalau patient masih obese dan kita buat surgery untuk hernia tu, ada risiko untuk hernia tu datang balik. Oh, boleh berlaku tempat yang sama. Boleh berlaku tempat sama. Maksimum pembedahan yang boleh dilakukan di tempat yang sama tu adakah mengikut pada individu? Tak ada maksimum. Bergantung kepada individu, bergantung kepada jenis hernia, saiz hernia dan apa operation yang pernah dilakukan sebelum ni. Tapi risau juga kan, khawatir kalau banyak sangat pembedahan yang perlu dilakukan banyak kali di tempat yang sama. Jadi itulah, obesiti antara satu masalah yang juga boleh menyebabkan hernia ini berlaku. Jadi kita harapkan agar perkongsian daripada Dr. Tiva tadi dapat membantu Kak Kartini kita untuk memahami dengan situasi yang sebenar. Okey, antara yang lain, komplikasi. Komplikasi ini boleh berlaku yang kita risaukan jika tidak dirawat pada peringkat awal. Komplikasi lain boleh berlaku terhadap diri seseorang itu. Apa antara lainnya yang perlu difahami oleh individu? Okey, so salah satu komplikasi is bila kandungan hernia tu melekat sesama sendiri, dan ini berlaku bila patient datang lambat, mereka pergi untuk urut dulu. Kaedah tradisional yang dipilih terlebih dahulu. Mereka pergi urut, jadi ini membuatkan usus semua melekat antara satu sama lain dengan sekeliling organ sekeliling. Jadi merumitkan kita punya pembedahan. And kita bila operation jadi lebih rumit untuk memisahkan lekatan tu, boleh ada risiko untuk buat kebocoran kepada usus. Okey, itu dia antara satu. Wow. Okey, ada lain lagi? Ada lagi. Okey, lain komplikasi yang boleh berlaku is bila patient ada teramat sakit bahagian tempat tu, dan hernia tu tak boleh pulang balik ke tempat asalnya. Ini sebab saluran darah kepada usus tu dia terjejas. So yang sudah keluar tapi tak boleh masuk balik, saluran darah terjejas. Jadi usus yang berada kat luar tu boleh mati. Aduh, itu lagi melibatkan prosedur yang lain. So itu akan jadi operation yang besar sikit, yang memerlukan kita potong usus. Bahagian usus yang sudah mati, yang tak boleh dipulihkan balik. Lepas tu berlaku pula penyambungan usus yang lain lah maknanya, ada penyambungan. Sebab dah dipotong bahagian yang tak boleh dipakai. Okey, itu antara komplikasi yang sempat dikongsikan. Pastinya ada banyak lain lagi lah kalau kita perhalusi satu persatu mengikut kepada situasi, bagaimana tahap seriusnya seseorang individu itu. Okey, sebelum kita nak rehat seketika, kita nak baca ataupun raikan satu lagi soalan daripada Wan Nizam dari Facebook kami. Hello doktor, saya ingin tahu apakah jenis rawatan untuk mengesan hernia seperti X-ray atau lain-lain kaedah. Okey, terima kasih Wan Nizam. Jangan ke mana-mana, kepada anda semua juga penonton-penonton kami, kerana kita akan jawab soalan tadi dan kembali dengan topik kita dalam Hello Doktor. Rehat seketika. Okey, kembali bersama dengan kami. Kalau tadi berdua, kini dah bertiga dah. Sebab apa, kita ada seorang ibu kepada pesakit, bekas pesakit, Puan Nur Sazana ataupun Puan Zana. Kita akan berkongsi pengalaman beliau, tapi sebelum tu Puan Zana, izinkan kami untuk menjawab satu soalan tadi di Facebook. Okey, kita rewind balik Facebook kita. Wan Nizam, hello doktor, saya ingin tahu apakah jenis rawatan untuk mengesan hernia seperti X-ray atau lain-lain kaedah. Okey, terima kasih Wan Nizam. Dr. Tiva ada di sini untuk berkongsi. Apa lagi ada ke selain daripada X-ray ni untuk mengenal pasti hernia? Jadi selalunya kalau hernia ni yang kita boleh nampak, it's more of dari kita punya examination, masa patient datang ke klinik kita, kita examine dia dan tengok itu hernia. Kalau kita sudah pasti itu hernia, tak perlu X-ray lain. Macam fizikalnya dah nampak dan dah diagnose, tak perlu X-ray. Tak perlu X-ray. Tapi kadang-kadang kalau dia susah untuk detect masa kita nak examine patient secara fizikal, then kita mungkin perlu either ultrasound ataupun CT scan. Adakah situasi-situasi yang perlukan endoskopi dan sebagainya? Tak ada? Endoskopi lebih kepada hiatus hernia.
kalau nak diagnose hiatus. Yang tak nampak benjolan kan? Okey, itu antara kaedah lain untuk anda mengenal pasti hernia dan pastinya anda akan diberikan solusi yang terbaik yang mana diperlukan pada ketika itu jika anda ingin mengenal pasti ataupun didiagnos sebagai pesakit hernia. Okey, kita bersama dengan Puan Zana. Terima kasih Puan Zana datang ke sini hujan-hujan ni kan? Hujan tak? Hujan juga jalan. Sepanjang jalan. Okey, Puan Zana, anaknya kabarnya anak dia lahir pramatang. Situasinya, saya ceritakan sedikit situasi dan juga berapa usia pada ketika itu? Yang dapat tahu ada hernia. Itu adalah pada usia dia 28 hari. 28 hari. Ya. Jadi apa yang terjadi pada ketika itu menyebabkan Puan Zana nak pergi rujuk kepada hospital dan juga doktor? Sebenarnya pada 28 hari kelahiran anak saya, doktor bagi surat. Sebab tu adalah hari dia discharge daripada NICU. Okay. So masa dapat surat tu dia tulis untuk refer ke pakar bedah. Masa tu dia tulis hernia. Saya 2 kali tanya dengan doktor, doktor anak saya perempuan. Sebab saya selalu dengar hernia ni lelaki kan. Jadi saya cakap dengan doktor, anak saya ni perempuan, betul ke surat ni untuk saya? So dia kata memang betul lah. So saya bawa surat tu untuk refer ke Hospital Putrajaya, pakar bedah. Dia bagi tarikh untuk saya ke Hospital Kuala Lumpur pula. Okay. So Hospital Kuala Lumpur saya ada 3 temu janji sebelum Hana buat rawatan pembedahan dekat Hospital Kuala Lumpur lah. So daripada hari yang kita tahu tu sebenarnya saya pun tak tahu yang macam mana hernia tu boleh berlaku dekat anak saya. Tapi bila doktor explain kedudukan hernia dekat Hana, so saya tahu. Jadi daripada tarikh yang kita tahu Hana kena hernia tu 5 kali terjadi dan nasib baik semuanya berlaku dekat rumah. Di mana posisinya? Posisi di bahagian atas sikit daripada private area perempuan lah. Jadi bila dia kena tu memang bengkak dekat situ dan selalunya terjadi bila dia nangis terlalu kuat. Bila dia nangis terlalu kuat atau ada sekali tu dia terjatuh, dia batuk, memang hernia tu naik. Lagi nampak benjolan dia tu. Lagi nampak. Bila dia baring macam biasa main tak nampak sangat? Tak ada nampak sangat. Cuma setakat yang dia kena ni dalam masa 3 ke 5 minit hernia dia turun balik. Okay. Jadi macam sebab doktor ada pesan kalau terjadinya hernia ni dekat rumah, kalau lebih daripada 5 minit dia tak surut ataupun dia ada muntah, demam, terus bawa pergi hospital. Tapi setakat 5 kali yang kena ni memang after pembedahan tu 5 kali dah. Sebelum pembedahan. Sebelum pembedahan. Okey. Sebelum pembedahan tu 5 kali. Jadi selama 5 kali tu memang semuanya terjadi antara 3 ke 5 minit sahaja. So saya tak terus bawa ke hospital lah, saya tunggu untuk temu janji berikutnya lah. Okey, itu advice lah daripada doktor supaya anda tahu apa situasi yang berlaku dan bertindak yang sewajarnya. Okey, Dr. Tifa, tadi kita dah ceritakan tentang kondisi anaknya Hana, pramatang dan juga masa 28 hari berada di NICU dan pada ketika itu di refer untuk melakukan prosedur pembedahan hernia. Jadi adakah ini terkait rapat dengan situasi lahirnya pramatang dan juga bayi itu perempuan dan bagaimana explanation ataupun penjelasan daripada situasi itu? Okay. So memang anak-anak yang dilahir pramatang memang risikonya lebih tinggi sebab perkembangan mereka belum sepenuhnya dari segi semua organ, function semua dalam badan kita. Jadi anak itu memang ada risiko dengan kelemahan di punya dinding perut lebih ketara dengan mereka. So boleh dapat hernia. Okey, untuk yang jantina pula sebab katanya lelaki saja kan macam tadi kan Puan Zana pun ada satu was-was lah, adakah betul surat ni untuk saya sebab anak saya perempuan, sebab fahaman kita angin pasang ni selalu terkena pada lelaki saja. Jadi 95% memang lelaki tapi ada juga 5% tu akan terjadi unfortunately sesetengah. Okey. Bila kita bercakap tentang hernia dalam kalangan bayi ataupun kanak-kanak ni, seawal usia berapa yang kita boleh kesan ini merupakan hernia? Mungkin ini benjolan yang lain ataupun macam mana untuk kita identify itu pada peringkat awal? Okey. Jadi tanda-tanda awal ialah bila seperti yang Puan beritahu tadi, bila pasien menangis atau batuk atau terjatuh, benjolan tu ada, tapi selepas bila dia dah relax atau baring dia hilang. Jadi itu benjolan memang diagnostik untuk hernia lah kiranya. Yes. Okey, itu antara yang perlu kita fahami juga kan. Macam Puan Zana sendiri melihat kepada semasa adanya hernia itu, apa perubahan yang berlaku pada anak tu? Mungkin dia kerap nangis dengan sebelum dan selepas lah. Selepas pembedahan mungkin ada perbezaan dari sudut fizikal anaknya. Kalau daripada sudut fizikal tu memang kita hanya nampak hernia tu naik bila dia nangis terlalu kuat, batuk, dan selepas daripada tu memang takkan nampak lah. Jadi fizikal tu memang susah nak nampak secara jelas sepanjang masa. Dia ada waktu dia je kan.
Jadinya macam kalau untuk Hana, selepas pembedahan tu memang tak ada lagi lah naik. Ada sekali tu dia terjatuh, kita tengok juga, kita risau hernia ada naik balik kan. Tapi setakat ni memang tak ada. Selepas pembedahan pada Ogos tahun ni sampai sekarang November memang tak terjadi lagi lah hernia tu. Okey doktor, adakah possibility untuk mereka yang dari lahirnya pramatang, pernah berlaku hernia dan bila mereka besar ni dinding mereka lemah ke ataupun tidak ada kaitan langsung dengan keadaan itu? Perlu berjaga-jaga dari sudut itu? Perlu berjaga-jaga. Memang sudah ada kelemahan kat dinding perut. Jadi untuk hernia tu datang balik, ada juga boleh ada peluang untuk datang balik. Yes. Masih lagi perlu berjaga-jaga dari situ. Mungkin antara yang perlu dilakukan adalah lifestyle lifestyle yang di 100% diberikan kepada kebaikan dan kesihatan supaya untuk mengelakkan berlakunya hernia dalam kalangan kita. Okey, kalau tadi kita dah cerita tentang hernia dalam kalangan bayi ataupun kanak-kanak, kali ini kita nak kongsikan satu laporan khas berkaitan dengan pembedahan yang dilakukan terhadap orang dewasa, hernia dalam kalangan orang dewasa. Jom sama-sama kita saksikan. Untuk kes-kes angin pasang hernia biasanya dia tak ada perubatan lah. Hanya pesakit semua perlu menjalani pembedahan untuk membaiki tempat yang dah kita kira dah lemah ataupun dah berlubang. Pesakit yang kita nampak ni, angin pasang tu berlaku di bahagian dia punya groin lah, di celah dia punya perut dan kaki. Bila semua keadaan dah kira siap, pesakit akan masuk ke Dewan Bedah dan dia akan terima ubat bius dan tidur sepenuhnya, dan kita akan masuk alat-alat yang kita panggil laparoscopic pod, di mana saya menggunakan 3 jenis, satu besar dan 2 kecil, dan masuk ke dalam badan dia dan kita mengembangkan bahagian perut dia dengan angin untuk melihat secara dalam kawasan angin pasang tu atau kawasan yang hernia yang berlaku tu. Bila dalam hernia tu kita akan cuba kembalikan kawasan tu ke keadaan seperti normal dan cuba baiki kelemahan di dinding perut tu dan tutup balik lubang yang sedia ada dengan jaring yang kita panggil mesh. Jaring tu biasanya kita gunakan untuk menutup lubang, tapi jaring itu pun juga memberi satu kekuatan kepada dinding bahagian perut kita supaya untuk mencegah hernia daripada berlaku lagi sekali. Untuk kes ini, selepas mesh tu dah diletak di tempat yang kita nak letak dan dah telah menutup lubang tu, kita akan ambil satu alat yang kita nampak tackers untuk menampal ke dinding perut tu, dan kita akan tutup balik dengan selaput dinding perut untuk menutup mesh tu yang kita panggil peritoneum lah. So mesh tu perlu ditutup. Kalau tak tutup mesh tu, bila berdepan dengan usus boleh takut menyebabkan masalah yang kita panggil intestinal obstruction. Jadi kita perlu tutup untuk mengelakkan daripada berlaku lah. Selepas pembedahan, pesakit akan diberitahu untuk menjalankan kejaringan untuk 1 hingga 3 bulan lah, seperti itu. Dan kalau boleh untuk mengelakkan daripada kerja-kerja yang berat lah, yang takut mungkin boleh mendatangkan benda yang serius kepada kawasan luka tu. Jadi dalam period itu dia perlu kita panggil perlu masa untuk recover lah. Okey, itu dia perkongsian bagaimana hernia dalam kalangan orang dewasa dan prosedur yang dilakukan, dan selepas itu pastinya ada perkara-perkara yang perlu dijaga. Jadi soalan yang seterusnya ni mungkin menjurus kepada Puan Zana. Selepas anaknya tu berlaku pembedahan kan, masa tu umurnya baru beberapa hari, bagaimana penjagaan lah ibu ni yang menjaga dia tu selepas sahaja prosedur itu berlaku? Okey, masa operasi Hana tu sebenarnya umur dia 1 tahun 5 bulan. Masa tu dah 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan daripada temu janjian pertama sampai 1 tahun 5 bulan adalah tarikh operasi dia bulan 8 hari tu. Okey. Yang paling susah dia sebelum operasi rasanya sebab nak puasakan dia tu. Jadi bila nak puasakan
kanak-kanak kan, dia tak faham, tak boleh nak menyusu, tak boleh nak makan tu semua. Itu ada antara cabaran yang sebenarnya susah jugalah. Nah, masa masuk kita pun memang tak tidur malam lah. Bila kita bagi susu dia tak nak, bila waktu dah tak boleh bagi susu, time tu pula dia nak kan. Betul. Okey, jadinya bila pagi tarik operation tu, kita dah hantar ke OT tu semua, lepas 1 jam 30 minit macam tu doktor call untuk kita sama dengan dia. Dia agak lemahlah seharian tu. Dia mungkin kesan ubat tidur, doktor katalah. Kesan ubat tidur tu membuatkan dia lebih banyak mengantuk. Dia tak banyak bergerak pun lepas operation tu. Hari pertama tu makan macam biasa, tak ada masalah. Cumanya pada hari kedua tu kita orang agak terkejut lah sebab dia boleh berlari macam biasa. Oh ya? So macam kita orang memang tu budak kan, dia punya cepat recover dia tu kan. Pada hari kedua tu nenek ngantuk dia datang. Lepas tu nenek dia kata, kita datang nak tengok orang sakit tapi orang sakit berlari-lari, dia cakap macam tu. Macam kita kata kita tanya juga dengan doktor, memang macam ni ke kan? Dia kata memang budak cepatlah untuk recovery dia tu. Cuma kita risau dari segi penjagaan tu, doktor cuma pastikan lepas dah buka balutan tu, pastikan luka dekat tempat jahitan tu sentiasa kering. Supaya tak berlaku apa-apa infection kan? Betul. Doktor, kalau untuk orang dewasa bagaimana pula penjagaan dia selepas prosedur dilakukan? Okey. Jadi kita selalu nasihatkan pasien untuk jangan mengambil barang-barang berat untuk 1-2 minggu selepas operation. Just nak kasih bagi tempat operation tu pulih sedia kala. Dan sampai 6 kepada 8 minggu, jangan ambil berat lebih daripada 10 kg. Kan macam orang berpantang jugalah doktor macam berpantang Caesar jugalah. Okey, lepas anda lakukan pembedahan tu kena ada pantang, diikut betul-betul. Okey, kita ada satu soalan Facebook siap gambar yang dikongsikan oleh individu ini. Jom sama-sama kita lihat. Muhammad katanya, saya mengalami hernia akibat kemalangan jalan raya. Sejak itu bahagian abdomen saya hernia akan seakan-akan perempuan mengandung. Adakah hernia terjadi kerana ketiadaan peritoneum di bahagian itu? Setelah pembedahan, apakah kesan sampingan yang akan berlaku? Okey, tadi macam ada sedikitlah perkongsian daripada bingkisan tadi. Mungkin Dr. Tiva juga nak jelaskan situasi Muhammad ini. Ya, terima kasih Muhammad. Jadi bila saya tengok gambar yang you bagi tu, nampak memang masa kemalangan tu mungkin perlukan operation yang besar, mungkin ada sebab kebocoran usus ataupun pendarahan dalaman. Untuk memberhentikan pendarahan dalaman tu perlukan operation yang besar, jadi parutnya pun panjang. Nampak panjang ya? Ya, tapi dia juga lebar. So ini menunjukkan mungkin Encik Muhammad ada jangkitan kuman selepas operation kat tempat parut tu. Jadi dinding perut memang akan jadi lemah dan terbuka sikit sebab jangkitan kuman tu. Jadi bila dah kita potong, melemahkan dinding perut, dan selepas tu jangkitan kuman akan melebihkan kelemahan tu. Sebab itu Encik punya organ besar kemungkinan ini usus yang tengah benjol kat depan. Terutama banyak ketara bila pasien berdiri ataupun batuk, memang ada risiko dia jadi lebih besar. Sebab lama-kelamaan dinding perut boleh terbuka. Okey. Ya. So apa yang perlu dilakukan mungkin sedikit sebelum kita berhenti berehat? So salah satu cara untuk kurangkan tonjolan itu boleh pakai korset. Masa berjalan buat kerja seharian tu pakai korset untuk tutup, bagi dia tak begitu nampak. Supaya dia tak, you control ada benjolan support juga yes, kan? ada support. Pembedahan perlu dilakukan sekali lagi untuk situasi ini? Kalau pasien tengah mengalami kesan-kesan hernia tu, then yes, perlu. Yes. Itu bergantung kepada dia punya simptom, apa yang dia menghadapi. Kan? Okey, itu dia sedikit perkongsian daripada Dr. Tiva kepada Muhammad. Kita harapkan agar dapat menjawab sedikit apa yang dialami oleh anda. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Hello Doktor. Ya, masih lagi bersama dengan kami bertiga. Puan Zana di sebelah sana, ibu kepada bekas pesakit, dan juga kita ada Dr. Tiva. Sekali lagi kita bersama dengan anda untuk di minit-minit yang terakhir. Kalau anda mungkin ada soalan, jangan lupa untuk titipkan di Hello Dr. TV3 Facebook, yang mana kita sekarang ni sedang mencari dan memilih soalan mana yang nak diraikan. Okey, kita kembali kepada perbincangan kita. Kalau di awal tadi semua kita hampir keseluruhan topik tentang hernia ataupun angin pasang ni kita dapat liputi. Cuma mungkin bagi mereka yang mengalami situasi kronik, apakah saranan kepada mereka?
Jadi selalunya kalau sakit kronik ni mereka ada tanda senak ataupun benjol yang mungkin semakin besar, mesti dapatkan rawatan surgery dan rawatan yang boleh pulihkan hernia tu ialah rawatan surgery lah, pembedahan, bukan boleh dirawati dengan ubat ataupun apa-apa cara lain. Jadi boleh jumpa kita kat klinik, pakar-pakar surgery, dan kita boleh menasihati mereka dan boleh beritahu apa kaedah surgery yang kita boleh offer. Jadi kaedah surgery yang kita boleh buat ialah satu melalui laparoscopik, hernia repair. So itu ialah keyhole surgery yang potongan dia kurang daripada 1 cm. Okey. Jadi dia cuma masukkan alatan itu. Alatan tu yang akan buat kerja kan, seperti mana yang kita dapat saksikan di bingkisan sebentar tadi. Yes. So tak besar pun lah sebenarnya, walaupun benjolan tu besar, tapi saiz untuk pembedahan tu kecil saja. Sebab kita ada peralatan khas yang boleh masuk dalam bahagian perut tu dan membuat operation. Okey, itu antaranya. Okey, kepada anda semua, pastinya takut kan bila dengar apa sahaja pun kena bedah. Bila kena operate ni semua rasa macam alah kena operate ke, tapi itulah antara solusi yang ditawarkan dengan teknologi terkini. Dan kepada Puan Zana, macam mana kita nak tahu juga keadaan Hana sekarang, perkembangan dia, bagaimana si comel tu tadi ada juga kan kat sini kan? Bawa juga Hana sebenarnya. Macam mana keadaan dia? Perkembangan Hana setakat ni lepas operation tu kita nampak macam dia makin aktif. Alhamdulillah. Makin aktif. Nenek dia pun cakap lepas operasi ni nampak badan dia pun nampak naik sikit. Dia makan dia okey. Mungkin sebelum ni kalau dia batuk tu dia tak ada selera nak makan. Mungkin sakit ke kaki kita tak tahu kan. Jadi mungkin salah satu faktor dia sebab hernia dia tu lah. Jadi bila kita dah rawat dia, memang doktor kata satu je cara dia Puan, operation. Puan jangan bawa dia pergi rawatan tradisional. Kita ikut saranan doktor sebab itu je cara dia untuk rawat hernia. Jadi saya rasa perkembangan lepas dia operation tu memang sangat bagus. Sekarang dah setahun 8 bulan dah Hana. Dah berlari dah tadi. Dah berlari ke sini ke sana dah, alhamdulillah kan. So alhamdulillah lah. Jadinya saya rasa memang kalau ada isu hernia ni, kita terus pergi ke jumpa doktor lah. Bukannya untuk kita cari alternatif lain. Ya, ada mentaliti yang begitu kan. Ada juga yang berpendapat mungkin pergi urut sanalah. Urut belakang rumah tu baik. Confirm baiknya. Tangan dia tangan ajaib. Doktor macam doktor senyum doktor dengar. Doktor macam mana doktor untuk kita tingkatkan lagi fahaman mereka tentang perkara ini. Mungkin kalau keluar daripada mulut saya tak jalan kan. Keluar daripada mulut doktor. Doktor kata hanya pembedahan saja yang boleh merawat hernia. Mungkin boleh memberi kesedaran kepada mereka doktor. Ya, macam saya cakap tadi, memang tak ada rawatan lain untuk angin pasang ni. Baik kalau dia terjadi, jangan pergi rawatan lain, kaedah lain tradisional ke kaedah alternatif. Terus jumpa doktor dan doktor pakar surgery. Dan kita boleh menasihati pesakit-pesakit. Ya. Kan? Dia kalau dah banyak kali kan habis duit awak juga kan. Habis duit, lepas tu perkara pun tak selesai. Okey, jom kita saksikan satu lagi soalan dari Facebook kita, Suzana Sulaiman. Terima kasih Puan Suzana. Hello doktor, cucu saya baru berusia hampir sebulan. Saya dapati buah zakarnya besar sebelah lebih kurang seminggu yang lalu. Adakah ianya angin pasang? Apakah harus saya lakukan? Okey, terima kasih Puan Suzana kerana begitu concern terhadap situasi dan juga kondisi cucunya. Doktor, macam mana doktor? Mungkin saiz yang besar sebelah ni ada kaitan dengan hernia? Hello Puan Suzana. Ya, memang ada mungkin dia berkaitan dengan angin pasang, tapi ia juga boleh disebabkan oleh kumpulan cecair yang tengah kumpulan dekat buah zakarnya. Jadi lebih baik Puan bawa dia ke hospital lah ataupun klinik yang kita boleh buat pemeriksaan fizikal dan decide apa yang problemnya kan? Yang terbaik untuk dia. Mungkin bukan hernia tapi cair yang ada membezakan saiz dan sebagainya. Okey, apa-apa pun jumpa doktor adalah pilihan yang terbaik untuk Puan Zana pada Puan Suzana. Puan Zana sini. Puan Suzana saya ada tadi dalam Facebook kita. Yang terbaik untuk dilakukan. Terima kasih Puan Suzana dan juga semua yang meraikan, yang menyampaikan soalan-soalan anda. Kita sempat raikan, yang tak sempat nanti insya-Allah kita akan perhalusi doktor satu persatu soalan-soalan tu. Okey, penutupnya lah, kita dah panjang kita bicara pada awal tadi. Mungkin Zana nak kongsikan kepada mereka yang takut nak bawa anak kan, anak kecil-kecil alah tak sampai hati nak tengok dia bedah. Mungkin Zana sendiri nak kongsikan apa yang terbaik untuk mereka faham. Okey,
macam saya sendiri, kalau saya tak dapat reference letter daripada doktor tu, mungkin saya pun tak tahu yang Hana tu ada hernia. Jadi nasihat saya untuk ibu-ibu kat luar sana yang ada anak, kita sentiasa periksa fizikal dia. Mungkin biasa memang baby menangis, tapi kalau dia nangis yang macam kita rasa macam lama sangat ke, mungkin boleh check. Selain daripada selalu kita rasa macam dia kembung perut kot, kita perut dia je kan. So mungkin lepas ni kita boleh tengok private area dia juga, sebab macam hernia ni dia lebih kepada private area dia kan. So kita boleh tengok juga dia punya perubahan fizikal dekat private area dia tu yang mungkin boleh dikatakan dengan hernia lah. Jadi saya rasa macam tak perlu takut kot untuk jumpa doktor, sebab macam saya sendiri memanglah ikut semua nasihat doktor, ikut semua tarikh-tarikh rawatan daripada doktor, dan saya percaya dengan pembedahan yang boleh membantu Hana untuk lebih sihat lepas ni. Amin, insyaAllah. Itu dia kan sedikit kata-kata daripada individu yang sudah pun mengalami situasi itu. Kita harapkan perkongsian ini baik untuk anda. Dan doktor, bagaimana doktor? Ramai sebenarnya kalau kita konkludkan kepada mereka yang tanya tadi, mereka katakan boleh tak jadi lagi selepas pembedahan dilakukan di tempat itu, boleh tak jadi lagi hernia? Dan juga bagaimana penjagaan selepas pembedahan ini untuk memastikan ianya tidak berulang kembali, doktor? Silakan. Jadi memang boleh risikonya boleh dapat balik hernia tu, sebab memang sudah ada kelemahan dalam perut. Kita selalunya letak satu jaring untuk meneguhkan balik dinding tu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah ikut saranan doktor, selepas surgery tak boleh angkat barang berat. So kalau dari sudut pemakanan, doktor, pemakanan macam mana? Pemakanan berkhasiat. Back to the track kan? Yes. Yang asalnya. Yes, correct. Dan juga kalau ada kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, semua make sure dia terkawal lah. Sebab kalau tidak, kencing manis memang ada risiko untuk meningkatkan jangkitan kuman. Okey, selepas pembedahan tu jangkitan kuman pun perlu diberi perhatian juga. Mungkin boleh berlaku di kawasan itu. Penjagaan tu haruslah dilakukan dengan baik sekali kan. Ada tak ubat-ubat yang mungkin boleh menyebabkan individu itu berlaku komplikasi dan sebagainya? Ada contohlah kondisi ada darah tinggi, tak boleh makan ubat ni dan sebagainya berkaitan dengan hernia ni? Tak ada. Mereka hanyalah perlu pantau dan monitor situasi itu. Okey, kata-kata yang terakhir sekali kepada mereka di luar sana, doktor, yang takut nak lakukan pembedahan ni. Apakah semangat yang mungkin boleh diberikan oleh doktor kepada mereka di luar sana? Silakan. Takut. Janganlah takut, kita semua baik saja. Comel doktor. Nampak doktor dah cakap dah, doktor baik. Jangan takut. Silakan. Tolong dapatkan nasihat yang betul, sebab ini semua based on science dan rawatan yang sudah dibuktikan yang berkesan. Dan kalau ada kaedah alternatif lain, memang kita sudah beritahu siap-siap, kita tak akan bohong. Jadi kalau ada tanda angin pasang tu, tolong dapatkan rawatan awal. Okey doktor, satu lagi daripada soalan Facebook kita, ada yang bertanya. Hamdan M. Zai, hello doktor, adakah hernia boleh menjejaskan organ reproduktif lelaki atau wanita yang mengalaminya? Selain pembedahan, apa jenis rawatan yang boleh disarankan? Janji ini yang terakhir. Ramai hari ini doktor kita dapat soalan. Okey, silakan doktor, mungkin nak jawab soalannya dari Hamdan. Okey, jadi dari the first question, hernia tu bergantung kepada kalau dia kat pengkalan peha, apa yang kita panggil inguinal hernia. Untuk orang lelaki, tempat kelemahan dinding perut tu ialah mana dia punya saluran darah kepada zakar dan saluran urat yang pergi supply kepada zakar tu. Jadi memang kalau hernia tu besar ataupun ada komplikasi pada bahagian hernia tu, memang ada risiko untuk mencederakan saluran darah kepada zakar. Itu komplikasi yang seperti mana kita terangkan tadi kan, dan memang tidak ada rawatan lain selain daripada pembedahan. Okey, itu kita harapkan dapat menjawab soalan individu yang terakhir rakan kita dari Facebook, Hamdan, dan setiap daripada anda yang telah pun menyalurkan ataupun berkongsi soalan. Terima kasih banyak-banyak, mahupun pandangan, situasi, berkongsi dengan pengalaman dan sebagainya. Kita harapkan ini juga semangat yang dibawa untuk siaran yang seterusnya pada minggu hadapan dalam Hello Doktor. Terima kasih kepada Dr. Tiva, terima kasih kepada Puan Zana, dan sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.